Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Ahliatan Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan, peluang pada malam ini untuk sama-sama hadir ke surau. Kita dapat dirikan solat fardu maghrib berjamaah, kemudian dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dapat memberatkan timbangan kebaikan di atas mizan pada hari akhirat. Dan yang lebih utama, kita harapkan amal soleh yang kita lakukan ini menjadi sebab di sisi Allah untuk kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah, yang akhirnya nanti sama-sama kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah dalam ruang dan kesempatan yang ada pada malam ini, kita akan kembali menyambung perbincangan berkaitan huraian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang sempurna. Tidak lain dan tidak bukan, antara tujuan yang paling utama adalah untuk mengenal Allah, yang menjadi satu kewajipan ke atas kita semua. Walaupun di sana ada beberapa jalan untuk kita kenal Allah, salah satunya adalah dengan kita mempelajari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah ini. Baik, kita dah bincang sebanyak 31 nama, dan pada malam ini kita masuk nama Allah Ta'ala yang ke-32, dan seterusnya lah kita tengok. Kalau berkesempatan kita bincang 2 nama ataupun 3 nama Allah. Nama Allah yang ke-32 adalah Al-Khabir. Alif Lam Kha Ba Ya Ra. Al-Khabir. Al-Khabir, tuan-tuan, kalau orang yang tahu bahasa Arab, perkataan khibrah. Khibrah ni maksud dia pengalaman atau juga kepakaran. Sebab itu kalau orang yang pakar dalam bahasa Arab disebut khabir. Kha ba ya ra, khabir, pakar. Khubara, pakar. Pakar ni apa maksud dia? Kita tak bincang nama Allah Ta'ala ni, tapi saya nak bawa nanti kefahaman dari sudut penggunaan perkataan khibrah, khabir kepada nama Allah itu. Bila kita sebut pakar, bahasa Arab sebut khabir. Apa maksud pakar?
maksud dia menguasai bidang itu. Pakar dalam bidang perubatan, bererti tanyalah apa sahaja dalam bidang perubatan, dia boleh jawab sebab dia pakar. Pakar dalam bidang kejuruteraan, berarti semua perkara berkaitan dengan kejuruteraan dia tahu. Tanyalah, dia boleh jawab. Itu maksud pakar. Allah Al-Khabir menggunakan perkataan yang sama, Al-Khabir. Cuma kita tak terjemah Allah Maha Pakar, tapi kita terjemah Allah Maha Mengetahui semua perkara. Ia membawa makna pakar itu. Seperti mana pakar dalam satu-satu bidang, dia menguasai bidang itu, tahu semuanya, sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara. Maka Allah Al-Khabir, Allah Maha tahu segala-galanya, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Kenapa? Sebab Allah itu khabir. Khabir ni kita ni macam pakar dah tadi kan. Pakar ni makna menguasai dan mengetahui sesuatu bidang. Allah Al-Khabir, semua perkara di alam semesta ini duduk di bawah kekuasaan Allah, duduk di bawah ilmu Allah. Jadi Allah itu Al-Khabir. Kalau kita nak lihat dari sudut huraian, Allah itu Tuhan yang amat mengetahui segala perkara yang kecil dan halus sehinggalah perkara yang besar. Itu khabir. Tidak ada suatu perkara pun yang wujud di alam ini tidak diketahui ataupun tersembunyi dari pengetahuan Allah. Apa beza khabir dan alim? Alim pun kita terjemah maha tahu juga kan, ilmu Allah Ta'ala. Tetapi alim itu fokusnya kepada ilmu Allah, fokus kepada ilmu Allah yang tersangat luas, yang tidak ada perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, semuanya duduk di bawah ilmu Allah. Itu kalau kita bincang alim. Tapi terjemahan juga Allah Maha Mengetahui. Tapi kalau khabir, memang ada ilmu di situ, tapi nak merujuk kepada Allah itu menguasai segala ilmu, menguasai segala-galanya. Macam istilah pakar lah, Allah menguasai segala-galanya. Oleh kerana itu segala-galanya duduk di bawah pengetahuan Allah. Tidak ada satu perkara pun yang menjadi rahsia ke atas Allah, makna yang tersembunyi dan Allah tidak tahu. Kalau kita ambil nama Allah Khabir, seperti yang disebut dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengandungi nama Allah Khabir ini dikaitkan dengan perbuatan manusia, dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Antaranya nanti kita akan kaitkan, antaranya suratul Baqarah ayat 271. Di akhir ayat itu Allah menyatakan wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu, ingatlah, Allah itu amat mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Dikaitkan perkataan khabir dengan apa yang kita buat. Surah An-Nur ayat 30 juga sama. Di akhir ayat itu Allah menyatakan innallaha khabirum bima yasna'un, dan Allah amat mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Kait juga khabir dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain, banyak ayat dikaitkan perbuatan manusia dengan Allah yang bersifat khabir. Macam mana kita nak kait? Manusia ni dia buat satu-satu perkara seolah-olah Allah tak tahu, gitulah. Ataupun dia berhelah menipu seolah-olah ianya tidak dikesan
ataupun diketahui oleh Allah. Kita buat maksiat, cari tempat orang tak nampak, sembunyi, buat sorang-sorang, seolah-olah ianya terselindung daripada semua, padahal Allah ketika itu khabir. Maksud khabir ni makna orang, Allah Ta'ala ini sangat mengetahui, tak usah tipulah. Begitu. Kalau pakar ni manusia lah, kalau pakar ni tak usah kelentong macam mana lah, dia boleh tahu. Ini orang yang pakar. Allah itu khabir, tak usah buat macam mana lah, Allah tahu. Walaupun kamu berkias, walaupun kamu berlindung, hatta apa yang adalah hati kamu, walaupun zahir kamu tunjukkan sebaliknya, hati kamu ada apa, Allah khabir. Berarti kamu tak boleh tipu Allah, tak boleh nak kelentong, tak boleh kecek. Allah Ta'ala tahu apa yang sebenarnya, Allah tahu apa yang sebenarnya. Itu sebab tu dikaitkan dengan khabir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ayat ni berkaitan dengan bagaimana seorang lelaki yang dia zahirnya menampakkan dia itu seolah-olah memelihara dan menjaga apa yang Allah Ta'ala perintah dan apa yang Allah larang, dia tak buat. Iaitu zahir lelaki ni, dia menundukkan pandangan dia tundukkan kepala dia, seolah-olah tidak melihat. Bila ada perempuan lalu di hadapan, seolah-olah dia tak lihat. Cara dia tundukkan kepala dan badan fizikal dia, seperti dia tidak melihat perempuan di depan dia. Tetapi Allah sebut ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pengkhianatan mata dia. Maksudnya apa? Maksudnya fizikalnya nampak macam jaga, ataupun fizikalnya itu tidak menunjukkan yang dia melihat maksiat, tapi hakikatnya mata, lirikan mata dia itu, makna walau keadaan begitu, matanya tetap curi pandang. Ya'lamu kha'inatan. Allah tahu pengkhianatan mata itu, walaupun tubuh tu nampak macam bagus dah, ya? Jalan straight tapi mata pandang kiri, contoh. Kan, hak duduk belakang nampak baguslah dia, tak pandang langsung. Hak pakai seksi ni, tapi mata duduk lagu ni. Ya'lamu kha'inatan. Dia boleh tipu orang, dia boleh tipu orang yang duduk dengan dia, tetapi Allah tidak. Tu khabir tu. Wa ma tukhfis sudur. Bukan takat pengkhianatan mata, hak bermain dalam hati dia pun Allah Ta'ala tahu. Jadi oleh kerana itu, bila sebut khabir, sangat berkait dengan tingkah laku manusia, perbuatan manusia yang seolah-olah mereka menipu Allah, seolah-olah mereka terselamat daripada pengetahuan Allah atas apa yang mereka buat. Macam hari inilah kalau kita kata pemberian atas nama hadiah, atas nama sedekah ke apalah, kali jadi rasuah juga, contoh. Kan, dia tukar yang hak yang tak betul tu dengan nama-nama lain, seolah-olah dia dengan tukar nama tu selamat dia, padahal Allah tetap tahu yang salah itu salah. Di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ini ada di kalangan umat Islam ini yang menghalalkan arak dan sutera. Menghalalkan arak dan sutera. Sutera bagi orang lelaki lah, yang sutera itu haram ke atas lelaki. Tapi di akhir zaman ada yang menghalalkan. Baru ni pergi Terengganu, sampai berapa ribu, 4,000 kah baju tu harga dia, kain sutera tu 4,000. Bila ditanya, maka ada orang beli. Yang beli tu lelaki, sedangkan walaupun dia tahu benda tu tak boleh, jadi seolah-olah dia menghalalkan. Dan menghalalkan arak dengan memberi nama-nama yang pelbagai. Menghalalkan arak dengan cara memberi nama yang pelbagai. Jadi letaklah macam-macam nama, dah tak nampak dah identiti
araknya itu. Seolah-olah hukumnya dah berubah. Dia tidak lagi jadi arak di sisi pandangan manusia. Tetapi Allah khabir. Hampa buatlah macam mana pun, pusinglah macam mana pun, Allah tahu. Itu yang kata khabir tu. Allah tahu. Tak dapat nak ditipu oleh hambanya. Jadi segala kelakuan kita, yang tersembunyi atau juga yang zahir, Allah itu khabir, sangat mengetahui. Itu sifat Allah Ta'ala, maha mengetahui. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Fatir. Surah Fatir ayat 14. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Wahai Muhammad, tidak ada yang dapat memberitahu kepada kamu hakikat sesuatu perkara seperti Allah yang amat mendalam ilmunya, mendalam pengetahuannya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Wahai Muhammad, tidak ada orang yang tidak ada sesiapa pun yang dapat menjelaskan hakikat sesuatu perkara seperti mana yang diterangkan oleh Al-Khabir, yakni Allah. Allah sangat menguasai semua perkara. Pengetahuan Allah, seperti kalau kita kata nak jadi mudah faham, kalau orang pakar cakap ni, dia tak sama dengan orang yang tidak pakar cakap, kan? Dia akan berbeza. Kalau orang bukan dalam bidang perbuatan cakap pada kita, kita dengar tu mungkin kita tetap rasa kagum, tetapi bila datang pakar tu cakap, yang tu kita dah tak ada bangkang dah. Memang betul-betul apa yang dicakap itu, dan tak dapat perkara itu daripada orang yang bukan pakar. Jadi menunjukkan Allah itu khabir. Kalau kita ambil sedikit penelitian, kan? Allah itu khabir. Bagaimana Allah itu khabir? Allah itu Tuhan yang menguasai semua perkara, ilmu semua perkara. Kerana alam semesta ini, daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya, itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Maka bila Allah ciptanya, Allah sangat tahu terhadap makhluk yang Allah cipta. Daripada makhluk yang sekecil-kecilnya sampailah makhluk yang sebesar-besar. Sebab Allah cipta. Bila Allah cipta, Allah sangat tahu. Allah sangat tahu apa yang tersembunyi, yang zahir semuanya. Baik. Dari sudut fadilat nama Allah Al-Khabir, fadilat nama Allah Al-Khabir, antaranya yang boleh kita amalkan adalah, yang pertama, untuk kita mencapai sesuatu hajat. Kita ada hajat yang besar yang kita harapkan Allah memperkenankan hajat kita, maka zikirlah ya khabir. Ya khabir. Allah Tuhan yang maha tersangat mengetahui dan semua perkara. Jadi Allah lebih tahu hajat dan permintaan kita, harapan kita. Malah dari sudut sisi yang lain, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kita berhajat sesuatu perkara, mungkin ada yang lebih baik daripada kita, dan Allah akan beri yang lebih baik. Hajat baik. Begitu juga apabila kita khabir ni, contohnya kita ada contoh beginilah, kita lama tak berjumpa dengan seseorang, so kita lost contact, kita tak tahu dia duduk di mana, kan? Dan kita tak tahu apa yang berlaku dengan dia. Jadi kita berhasrat untuk jumpa dia, berhasrat untuk dipertemukan semula. Juga antara yang dizikirkan adalah ya khabir. Sebab Allah Tuhan yang maha tahu dia di mana, apa keadaannya, bagaimana dan sebagainya. Maka kita zikir juga ya khabir supaya dipertemukan dengan
orang yang mungkin lama kita tak berjumpa ataupun kita harapkan untuk berjumpa. Itu ya khabir. Baik, banyak lagi sebenarnya tuan-tuan amalan itu, saya bagi itu antaranya lah. Seterusnya nama Allah yang ke-33 adalah Al-Halim. Alif lam ha lam ya mim. Al-Halim. Al-Halim ni Al-Hilm dalam bahasa kitanya orang yang sabar lah, tidak cepat mengambil tindakan, tidak cepat marah. Itu kalau kita guna untuk kita lah, orang yang bersifat halim, orang yang tidak cepat marah, tidak cepat marah, makna dia ada kesabaran pada diri dia. Tapi bila kita nisbahkan kepada Allah Al-Halim, berarti Allah tidak segera menjatuhkan hukuman ataupun balasan ke atas kemungkaran yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allah tu sifat Al-Halim. Berarti Allah tidak segera menjatuhkan, mengenakan azab, seksa, hukuman bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan ataupun melakukan perkara yang Allah tegah. Itu Halim. Sebab itulah kalau kita lihat banyak yang kita lakukan yang salah, tapi seolah-olah macam tidak ada apa-apa berlaku pada diri kita. Bukan berarti Allah tak tahu, dan bukan berarti Allah Ta'ala tak kisah. Tak kisahlah arti kata nak buatlah ikut suka kamu. Tidak. Allah tahu, Allah ambil tahu, cuma Allah beri tempoh. Itu kata Halim tu. Allah Ta'ala beri tempoh. Kalaulah semua orang yang buat salah segera dijatuhkan hukuman, maka agak-agak siapa yang akan kekal di atas muka bumi ini? Sebab semua orang buat salah. Tetapi Allah Ta'ala terus beri dia tempoh, yang mana yang Allah kenakan hukuman, balasan di dunia itu bukan orang yang pertama buat. Tak. Dia dah buat berkali-kali, Allah beri dia tempoh, buat lagi, Allah beri dia tempoh, sehingga sampai satu peluang terakhir tu dia buat juga, maka Allah kenakan hukuman. Berarti Allah nak jatuhkan hukuman, balasan, dia bukan terus kena tak. Allah dah bagi dah tempoh tu, tapi manusia terus dengan rasa selesa melakukan maksiat, seolah-olah mereka terus akan terpelihara daripada balasan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kita lihat ayat surah Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan kalaulah Allah mengira kesalahan manusia serta menyeksa mereka terus, ini Allah sebut, kalaulah Allah ni buat salah saja terus seksa disebabkan kesalahan mereka itu, tentulah Allah tidak membiarkan tinggal di muka bumi ini sesuatu makhluk yang bergerak, sebab semua ada buat salah. Kalaulah setiap yang kena buat salah terus Allah Ta'ala kenakan seksaan, maka pastinya atas muka bumi tidak ada makhluk yang bergerak. Jangan kata manusia, binatang pun ada buat salah, kan? Cuma dia tidak mukallaf, tidak diambil kira dari sudut syurga neraka, dosa pahala, kan? Semua akan binasa, mati. Kenapa? Kerana azab yang Allah Ta'ala turunkan. Akan tetapi tengok, ini sifat Allah Al-Halim.
Akan tetapi Allah memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa tertentu. Jangan terus aman, jangan terus selesa dengan maksiat yang dibuat dalam keadaan kita terus selamat, tidak ada yang berlaku. Sebenarnya tempoh tu ada. Kita pun tak tahu, barangkali kali keempat kena, kali ketiga kena. Contohlah kita bawa kereta, kita buat satu kesalahan dalam kereta tu. Pertama tak ada apa, kedua tak ada apa, kita fikir tak ada apalah kan, kesalahan yang melibatkan hak orang lain lah ya. Sedangkan di sisi Allah Ta'ala melihat perkara tersebut, dan cuma Allah beri tempoh je. Sekali lagi hang buat kena, dan kita duk rasa sekali lagi buat selamat, sebab dah banyak kali buat selamat. Kita pun buat sekali kena. Itu yang kata Allah beri tempoh tu sampai satu tempoh je. Saya dah cerita dengan tuan-tuan barangkali, cerita bagaimana seorang pelajar yang datang, yang kakaknya buta tu, dia datang, dia bagi tahu pada saya, dia kata, Ustaz tolong doakan untuk kakak saya. Dia bagi tahu kakak dia ni selalu lawan cakap mak dia, tinggi suara dan sebagainya. Akhirnya mak ni selalu menangis dengan sebab kakak dia ni. Mak selalu menangis. Dan si adik ni dia tak tahan tengok benda tu. Dia marah kakak dia ni, suka lawan mak. Banyak kali dia kata, banyak kali. Tak dengar cakap mak, dia kata, Ustaz tolong doa lah untuk kakak dia. Tak apa, kita pun bersangka baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala ubah dia. Berlalu masa selepas tu, saya pun tak ingat, tapi budak pelajar tu datang bagi tahu semula. Dia kata, Ustaz masih ingat tak cerita kakak dia? Kita dah ingat, dah positif lah. Ingat. Dia kata kakak dia buta sekarang Ustaz. Buta. Dan dia buta secara tiba-tiba. Malam celik, esok pagi bangunnya dah tak nampak. Dah tak nampak. Tengok Allah Ta'ala masih beri dia tempoh yang panjang sebenarnya, kan? Untuk manusia ini sedar akan kesalahannya. Tapi bila sampai ke satu tahap, ila ajalim musamma, ke satu tahap yang memang Allah dah tentu dah, cuma kita tak tahu. Kali keempat kena, kali keempat sungguh bila kita buat kena. Saya pun tak tahulah. Dia kata sedang menerima rawatan, pergi doktor pun tengah cari punca, ada yang kata saraf dan sebagainya lah. Tapi nak cerita begitulah. Allah Ta'ala tidak lekas jatuhkan hukuman, tapi ingat dia tetap ada tempoh dia, dia tetap ada limit dia, cuma kita tak tahu. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, Allah akan membalas seadil-adilnya. Sampai tempoh tu, Allah akan balas seadil-adilnya. Jadi jangan ingat orang yang buat salah tu dia akan terus selamat. Tidak. Yang mencuri itu dia akan terus selamat. Tidak. Dia ada had dia. Allah bagi dia peluang. Sampai satu masa kena. Yang kita tengok yang meninggal lepas meragut, bawa motor, kemalangan, meninggal. Barang kes tu pun ada kira dia meragut, kan? Itu bukan sekali dia meragut tu, banyak kali dah selamat, dan dia rasa selesa, seolah macam tak ada apa berlaku. Tapi itulah Allah dah tentukan, itu last dia. Baik, kerana sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan keadaan hambanya. Allah lihat, cuma Allah tak kenakan hukuman sahaja. So jangan rasa selesa. Firman Allah Ta'ala tersebut yang kita baca tadi, surah Fatir ayat 45, memberi pengertian yang jelas bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertindak segera dan tidak gopoh membinasakan
dunia dan isinya disebabkan kejahatan golongan yang kufur dan engkar kepada Allah. Tetapi Allah memberi masa dan tempoh kepada mereka yang engkar dan melakukan maksiat agar insaf dan bertaubat. Jadi Allah bagi dia tempoh sebelum Allah Ta'ala kenakan hukuman. Cuma nanti hukuman ni dia ada bersifat individu dan ada bersifat umum. Kalau Allah turunkan bala, itu sekiranya maksiat sudah terlalu banyak di kawasan tersebut, maka Allah akan turunkan bala, yang bala itu sifatnya kena kepada semua. Yang baik pun kena, hak buat jahat pun kena. Tapi kalaulah dosa itu dia melibatkan individu, orang lain tak ada tapi dia, maka Allah akan turunkan hukuman ke atas diri dia. Tapi kalau sudah mungkar maksiat itu berleluasa dalam satu-satu masyarakat, maka Allah Ta'ala akan turunkan hukuman yang bersifat umum. Waktu tu doa orang soleh pun tidak dapat mengangkat azab ataupun bala daripada Allah. Oleh kerana itu, dalam Islam, antara salah satu kewajipan yang perlu kita laksanakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang kepada kebaikan dan cegah kemungkaran dengan hikmah lah, dengan hikmah. Sebab dia sampai satu tahap, kalau kita duk biar maksiat banyak, makin banyak maksiat, kita pun rasa selesa, tak apalah kita semayang, tak ada apa berlaku. Sampai satu masa hukumannya kena kepada semua, yang baik pun kena. Baik, dalam suratul Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Hak yang duk terdetik-detik di hati, nak buat tu, nak buat ni, Allah tahu. Dan ingat kemurkaan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Penyabar ni halim tu lah, kan? Allah, maksudnya Allah tak segera kenakan hukuman, Allah beri tempoh kepada manusia untuk bertaubat. Baik. Begitu juga surah Ali Imran ayat 155, walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah Tuhan yang amat pengampun lagi amat penyabar, halim. Dalam arti kata, mereka buat salah, mereka minta ampun, maka Allah ampunkan dosa mereka, kerana Allah ini Tuhan yang maha pengampun dan Tuhan yang maha penyabar. Makna saat mereka buat kesalahan kali pertama, kali kedua, Allah tak kenakan hukuman. Sebab tu di sana ada cerita, diriwayatkan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika masih muda itu, Nabi Ibrahim ni ketika dia diangkat jadi Nabi dan Rasul, ketika melihat orang yang melakukan kesalahan, Nabi Ibrahim lantas berdoa kepada Allah supaya dikenakan hukuman. Bila beberapa kali, akhirnya Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Ibrahim, andai kata setiap orang yang buat salah itu perlu aku jatuhkan segera hukuman ke atasnya, nescaya tidak ada sesiapa pun yang akan hidup di atas muka bumi ini. Maksudnya semuanya akan kena hukuman. Jadi Allah itu halim. Jadi jangan rasa selesa dengan kesalahan yang kita buat berterusan, kerana ada had dia, ada had dia, dan had itulah yang kita tak tahu. Sampai had tu, maka Allah akan kenakan hukuman. Malah ada orang yang Allah tangguh hukumannya sampai akhirat. Kat dunia ni tak seberapa pun, tapi Allah tangguh yang sebenar di akhirat.
Sebab tu dalam Quran Allah sebut tentang orang yang zalim, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Kalau salah betulkan, terlebih kurangnya, jangan kamu anggap Allah itu tidak sedar akan apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, hanya saja Allah Ta'ala itu melewatkan hukuman mereka ke suatu hari yang mana terbeliak biji mata mereka. Tashkhasu fihi al-absar, terbeliak biji mata, maknanya hari akhirat, hari yang menggerunkan dan menakutkan mereka. Seronok mereka buat kat dunia dalam keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa yang kena, tapi Allah menangguhkan untuk mereka hukuman dan siksaan yang berat pada hari akhirat. Itu juga termasuk nama Allah Al-Halim. Baik, dari sudut amalan tuan-tuan, ini sesuai lah bagi orang yang panas baran, keturunan darah panglima kan? Habis dia belasah isteri anak-anak dia. Jadi untuk diri kita atau untuk orang lain, maka nama Allah Ta'ala yang, antara nama Allah Ta'ala yang boleh kita zikirkan dengan niat supaya Allah Ta'ala mengurniakan kita kesabaran, iaitulah Al-Halim ataupun Ya Halim. Dia ada lagi Ya Sabur, Sabur pun ada lagi Ya Halim, Ya Halim, sambil kita niatkan supaya Allah Ta'ala kurniakan kita kesabaran, tidak lekas marah, tidak lekas panah baran. Dan boleh juga kita buat untuk orang lain, mana kita doa untuk orang lain yang juga sifatnya begitu, panah baran dan sebagainya, maka kita zikirkan Ya Halim, sebutlah sebanyak yang mungkin, sepenuh keyakinan, dan kita niatkan untuk siapa, supaya Allah Ta'ala berikan dia kesabaran, tidak panah baran lah. Dan di sana juga ada amalan yang lain untuk nama Allah Al-Halim. Selain daripada sifat penyabar, Halim ni juga untuk supaya anak tu jadi baik. Anak tu jadi baik, maknanya juga kita zikirkan Ya Halim, Ya Halim. Kita niatkan supaya anak kita ni jadi anak yang baik, Ya Halim. Ataupun juga disebut juga Ya Halim ini untuk supaya kita berjaya menempuh, kita panggil kesusahan dalam kehidupan. Biasanya orang tak sabar lah kan, bila diuji dengan kesusahan, hilang pekerjaan, dan akhirnya dia bukan jadi makin dekat dengan Tuhan, dia lari daripada Tuhan. Sebab tekanan, stres, akhirnya dia cari benda-benda yang tak sepatutnya. Hak yang semayang tak semayang, yang jaga halal haram tak kira dah halal haram. Itu pun kerana puncanya daripada tidak ada kesabaran dia dalam menempuh kesusahan yang Allah Ta'ala aturkan dalam kehidupan dia. Maka juga kita zikirkan Ya Halim dalam situasi-situasi sukar dalam kehidupan kita ni. Sebut banyak nama Allah Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Mudah-mudahan kita dapat bersabar dengan segala kesukaran itulah. Jadi itu nama Allah Ya Halim. Dah masuk isyak tuan-tuan? Masuk dah? Okay, saya malam ni saya minta izin berhenti sampai isyak. Lepas isyak nanti ada satu program lain insya-Allah. Jadi nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita sambung nama yang ke-34, iaitu Al-Azim. Al-Azim. Saya bukalah kalau ada sebarang pandangan, soalan, silakan. Baik, kalau tidak ada apa-apa, mudah-mudahan
apa yang kita bincangkan malam ini ada manfaatnya untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Yang baik, yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan, kesilapan itu adalah diri saya yang kurang ilmu dan banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li walakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak.